أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang membincangkan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta dimasukkan sedikit hal yang berkait dengan hukum hakam. Kita muka surat 323. Katanya dalam hal ini bukan situ betul tak? Dalam hal ini yang wajib adalah niat dalam hati, sementara niat dengan ucapan dihukum sunat. Apabila hanya berniat dalam hati maka sah hajinya, namun apabila hanya berniat dengan ucapan maka hajinya tidak sah. Imam Abul Fath Sulaiman bin Ayyub Ar-Razi mengatakan, baik juga jika mengucapkan setelah zikir tersebut, Allahumma laka ahrama nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami. Artinya, ya Allah, untukmu aku berihram jiwa, rambut, kulit, daging dan darahku. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni masuk di dalam perbincangan berkenaan dengan zikir-zikir di dalam ibadat haji. Yang mana dalam bab zikir ibadat haji ni, Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala, dia hanya menyebut zikir-zikir tanpa menyebut dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya dia khabar dah sebelum daripada ni adalah untuk mengelak daripada panjangnya kitab ini yang akan menjadi penyebab ataupun akan membawa kepada jemu pembaca. Jadi oleh kerana nak mengelak daripada takut jemu pembaca, maka dia buat mari zikir seterus buat mari zikir tanpa buat mari sandaran daripada hadis. Namun setiap apa hak yang didatangkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala ada sandarannya. Baik. Kemudian apa yang disebut di sini adalah tempat niat di dalam hati. Manakala berlafaz dengan niat, kata Imam Nawawi, hukum dia adalah sunat. Orang yang tidak berlafaz dengan niat tetapi dalam hati dia berniat untuk mengerjakan haji dan untuk mengerjakan umrah, maka sudah memadai. Tetapi kalau hanya berlafaz dengan mulut, tidak ada dalam hati, maka tidak memadai. Kemudian ulama lain mengatakan juga mengucapkan Allahumma inni nawaitul hajja fa'inni alaihi wa taqabbalhu minni. Ya Allah, sesungguhnya aku berniat haji, maka tolonglah aku melaksanakannya dan terimalah daripada diriku. Ini pandangan sebahagian daripada ulama. Baik. Kemudian bertalbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia cara baca talbiyah gitulah, cara baca talbiyah. Cara baca talbiyah. Jadi ramai orang baca innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Waktu tu kalau untuk orang baru belajar nak sabar baca gitu. Tapi kalau orang yang pandai dah, jangan baca gitu. Orang tak berhenti gitu kan. Innal hamda wan ni'mata. Ada orang berhenti lagu tu baca, tak berhenti gitu. Dia cara baca ni. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Tu kalau hak baru-baru biarlah. Kalau orang baru-baru belajar,
Orang baru belajar innal hamda wan ni'mata. Tak ada masalah lah. Tapi kalau orang yang belajar pandai belaka dah baca gitu macam komang sangat wan tepat hak yang tak sepatutnya pergi berhenti pula. Baik. Kan ilmu tauhid nak ajar orang. Baik. Cara waqaf tu macam hak yang kita cerita tadi lah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menyambut panggilanmu ya Allah. Aku menyambut panggilanmu. Aku menyambut panggilanmu. Wahai Zat yang tiada sekutu bagimu. Aku menyambut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan serta kerajaan hanya bagimu. Tiada sekutu bagimu. Ini adalah ucapan bacaan talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berihram untuk melaksanakan haji, disunatkan pada awal talbiyah mengucapkan labbaik Allahumma bihajjah. Jadi baca lagu tu, labbaik Allahumma bihajjah. Aku menyambut panggilanmu ya Allah dengan haji. Baik. Sedangkan jika berihram untuk melaksanakan ibadat umrah, maka pada awal talbiyah disunatkan membaca labbaik Allahumma bi umrah. Aku menyambut panggilanmu ya Allah dengan umrah. Baik. Kemudian bacaan haji atau umrah ini tidak diulangi lagi pada setiap kali talbiyah berikutnya. Yang kita kata labbaik Allahumma bi hajjah, labbaik Allahumma bi umrah, itu kali pertama je. Lepas tu tak perlu ulang lah. Hak yang perlu ulang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik sampai ke akhir. Kemudian demikian menurut mazhab hak yang benar. Mazhab yang betul begitulah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian katanya perlu difahami bahawa bacaan talbiyah hukumnya sunat. Apabila ditinggalkan maka haji dan umrahnya sah serta tidak dikenakan denda apa pun. Dia kita mengucap talbiyah hukum dia sunat. Dan hukum sunat mengucap talbiyah ini bukan hanya pandangan mazhab Imam Syafi'i, bukan pandangan majoriti ulama fiqh. Malaikat ada pandangan segelintir ulama fiqh mengatakan wajib mengucap talbiyah selepas daripada berniat walaupun sekali. Wajib mengucap talbiyah sekadar sekali. Itu pandangan sebahagian daripada ulama fiqh. Namun majoriti ulama mengatakan mengucap talbiyah hukum dia sunat. Dengan maksud kalau orang tu dia hanya berniat dalam hati untuk mengerjakan haji ataupun umrah tanpa sedikit pun mengucap talbiyah selepasnya, maka ibadat haji dan umrahnya dikirakan sah. Baik. Kemudian kata dia lagi, namun kehilangan keutamaan besar. Jadi luputlah kelebihan hak yang besar. Dan mengambil contoh daripada tauladan daripada Rasulullah. Jadi ikutlah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang benar dalam mazhab kami dan hampir ke semua ulama. Pandangan yang mengatakan talbiyah hukum di sunnah adalah pandangan yang paling betul, paling sahih dalam mazhab Imam Syafi'i, dan pandangan yang hampir berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Namun sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan hukumnya wajib. Sama juga sebahagian ataupun pandangan dalam mazhab Hanafi. Sebahagiannya lagi menyatakan merupakan syarat sah haji. Ada juga mengatakan syarat sah. Kalau tidak bertalbiyah sekali maka bermasalah hajinya. Pandangan yang benar adalah pendapat pertama. Namun perlu untuk selalu dijaga agar mencontohi tata cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluar daripada perbezaan pendapat. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengerjakan ibadat umrah dan dalam kita mengerjakan ibadat haji pada hari ini, kita bukan orang sana ni, kita kena ikut orang. Jadi apabila kita ikut orang, kalau orang buat saat itu menyalahi sunnah dengan kita buat menyalahi sunnah. Tetapi hak yang menyalahi sunnah sekalipun, kalau selama mana benda itu bukanlah benda yang haram, bukanlah benda yang makruh, tak perlu balah lah. Tak perlu balah. Melainkan kalau kita pandai. Sebab kalau kita tengok cara pelaksanaan sebahagian daripada ibadat haji dan ibadat umrah yang dilakukan oleh
masyarakat umat Islam pada hari ini, sebahagian, bukan semua, sebahagian memang menyalahi tata cara yang sebenar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan semua, ada bahagian-bahagian yang tertentu. Tapi kadang-kadang mereka ingin menyalahi saat itu bukan kerana pilihan, tapi kerana terpaksa. Kerana terpaksa. Perlu kena buat begitu. Jadi tak perlu balah lah. Tak perlu balah. Jadi kalau kita pandai dah, kita tahu dah hal sana, kita pergi sendiri, kita buat benda yang paling sempurna. Kalau kita ikut orang, mana Arafah pun tak tahu. Orang bawa pergi ke Jeddah pun pakai ya dah Arafah kali. Dah tak tahu kalau benda, pakai ikut orang je, hak mana Arafah pun tak tahu. Jadi pakai ikut orang lah. Allahu akbar. Muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seseorang mengihramkan orang lain, maka mengucapkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi azza wa jalla an fulan labbaik Allahumma an fulan. Aku berniat haji dan aku berihram hanya untuk Allah Ta'ala mewakili si fulan, dan aku menyambut panggilanmu ya Allah mewakili si fulan. Kalau kita bahasa kita kok, aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala untuk si fulan. Untuk si fulan. Tak kira si fulan tu siapa. Baik. Cuma dia dalam kitab ni ringkas lah. Kita nak bincang panjang lebar lagi, hak tu kena masuk dalam kitab fiqh. Antara syarat yang penting bagi orang yang nak buat haji orang lain, nak buat umrah untuk orang lain adalah setelah daripada dia melaksanakan hak dia dulu. Dia melaksanakan hak dia dulu. Jadi kalau dia tak buat lagi hak dia, tak boleh buat hak orang. Kemudian disunatkan untuk membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah talbiyah. Ini jarang orang kita buat. Jarang orang kita buat. Jadi orang yang jadi mutawif ni molek juga dah. Buat benda lagu ni. Ajar kepada ahli jemaah. Lepas daripada membaca talbiyah 2-3 kali, maka berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disertai dengan doa untuk permasalahan dunia dan akhirat. Dunia, kita nak doa hal yang berkait dengan kebaikan dunia pun silakan, hal yang berkait dengan akhirat pun silakan. Dan tempat ni tempat hak yang sunat kita berdoa, memohon keredaan Allah dan syurga, serta memohon perlindungan daripada azab neraka. Kemudian disunatkan untuk memperbanyakkan bacaan talbiyah pada setiap keadaan, baik berdiri, duduk, berjalan, naik kenderaan, berbaring, turun, berjalan kaki, batal wudu, ketika berjunub, ketika haid, menghadapi setiap situasi yang berubah, baik ataupun baik waktu mahupun tempat dan sebagainya. Sunat kita memperbanyakkan ucapan talbiyah. Cuma biasanya kalau pergi buat umrah ni, dia talbiyah tu mula-mula duk atas bah tu lah, lepas daripada Bir Ali tu, semangat dah 10 minit lepas tu pakai syahid belaka, duduk hak duk atas bah, tidur belaka dah. Bunyi pula talbiyah tu dekat dengan nak sampai pula Mekah. Baik. Sebenarnya sepanjang perjalanan sunat kita bertalbiyah, dan zikir yang paling afdal bagi orang yang sedang mengerjakan haji dan mengerjakan umrah pada ketika itu adalah mengucap talbiyah. Itu zikir yang paling afdal. Baik. Kemudian katanya lagi mana lagi? Menghadapi situasi yang berubah, baik waktu maupun tempat. Waktu mana pun, tempat mana pun yang sekali naik tempat tinggi, sekali naik tempat rendah dan sebagainya, seperti menyambut pagi atau malam, ketika dini hari, berkumpul bersama handai taulang, berdiri dan duduk, naik dan turun, menaiki kenderaan dan turun dari kenderaan, setelah solat dan di semua masjid. Ni benda yang nak cerita, semua keadaan sunat kita bertalbiyah. Yang benar adalah tidak bertalbiyah ketika melakukan tawaf dan sa'i, kerana pada kedua ibadat tersebut ada zikir-zikir yang khusus. Kata Imam Nawawi, pandangan hak yang betul adalah tidak mengucap talbiyah ketika tawaf dan sa'i, kerana pada tawaf dan sa'i ada zikir yang lain. Itu maksud dia. Disunatkan untuk meninggikan suara dalam bertalbiyah, namun tidak sampai menyusahkan. Tapi jangan sampai ke tu macam nak tobik, nak tekuk. Wanita
tidak boleh meninggikan suara. Maksudnya perempuan tidak sunat meninggikan suara. Kerana suara wanita dia khawatiri akan membawa fitnah. Dia khawatiri. Dia adakah suara perempuan aurat? Jawapannya ulama berbeza pandangan. Kalau mazhab Imam Syafi'i, ia tidaklah suara perempuan bukanlah aurat. Cuma kalau sekiranya suara dia saat itu boleh menaikkan nafsu orang lelaki, maka kena jagalah suara tersebut. Kalau suara dia macam orang lelaki, tu tak ada masalah lah. Disunatkan untuk membaca talbiyah secara berulang-ulang 3 kali ataupun lebih. 3 kali labbaik Allahumma labbaik labbaik sampai habis, baca pula. Dilakukan secara berturut-turut dan tidak diselangi dengan perbicaraan yang lain. Apabila ada seorang yang mengucapkan salam, maka salam tersebut dijawab. Jangan kita nak jawab salam orang. Pada keadaan seperti ini, ucapan salam hukumnya adalah makruh. Apabila melihat sesuatu yang membuatnya takjub, maka mengucapkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Dia kata jadi kalau orang bagi salam kita jawablah. Cuma kalau kita tengok orang duduk sibuk dengan bertalbiyah saat itu, kita pandai-pandailah. Pandai-pandai kita lah. Kemudian bacaan-bacaan hak yang perlu kita kena baca, hak yang sunat kita baca. Apabila kita tengok benda yang menakjubkan, kita baca labbaik innal aisha aishul akhirah. Aku menyambut panggilanmu, sesungguhnya kehidupan seperti ini adalah kehidupan akhirat. Dia terjemah gitu. Dia sebenarnya innal aisha aishul akhirah, sesungguhnya kehidupan yang sebenar ada kehidupan di negeri akhirat. Itu kehidupan yang sebenar. Cuma dia terjemah gitu. Innal aisha aishul akhirah, maksudnya sesungguhnya kehidupan yang sebenar adalah kehidupan di negeri akhirat. Manakala kehidupan di dunia hanyalah bersifat sementara. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Baik. Jadi masa kita dalam beribadah, dalam ihram, sama ada haji ataupun umrah, tengah-tengah jalan adalah jumpa benda yang menakjubkan. Benda yang menakjubkan. Berhenti di KRNR, orang puang tu tengok dalam mall, Allah, lawa-lawa saja barang. Baca ni. Labbaik innal aisha aishul akhirah. Baca. Benda yang menakjubkan. Baik. Kemudian perlu difahami bahawa bacaan hal ini sebab dia untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bacaan yang dibaca oleh Rasulullah. Perlu difahami bahawa bacaan talbiyah tetap menjadi sunat sampai waktu melempar jumrah ataupun jamrah aqabah pada hari raya Idul Adha atau ketika tawaf ifadah, apabila didahului daripada melempar jamrah. Jadi kita nak faham ni, kita kena cerita lagu mana cara orang buat haji dulu. Orang buat haji pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, mereka akan berwukuf di padang Arafah. Setelah daripada terbenam matahari, mereka akan bertolak menuju ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Wukuf di padang Arafah adalah rukun haji. Rukun haji yang paling besar adalah wukuf di padang Arafah. Sehingga kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Ini menunjuk bahawa saja wukuf di padang Arafah adalah rukun haji yang paling besar. Kemudian selepas daripada wukuf di padang Arafah, terbenam matahari pada malam raya, orang pun bertolak menuju ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah juga termasuk dalam perkara yang diwajibkan. Dia bukan rukun haji tapi benda yang diwajibkan. Dan di Muzdalifah telah orang akan kutip anak-anak batu. Batulah sebanyak 70 biji. Bukan besar-besar lengang. Besar lengang. Nak marah nak ke setan, esok aku nak pekong setan. Jadi nak padam besar-besar ni, faham besar lengang. Ada bukan gitu. Simbolik je. Allahu Akbar. Ni kok besar-besar ni ngelipah-lipahnya pekong. Orang duduk depan apa kena bah. Tidak kena gitu. Okey, besar-besar ni 70 ti. Berapa 70 ti? Sebab kita akan melontar 4 hari. Hari raya kita akan melantar jamrah al-aqabah sebanyak 7 biji. Hari raya. Hari ke-11, 12, 13 kita akan melontar pada jamratul ula, jamratul wusta atau jamratul aqabah.
Kita akan melontar 3 jamrah. Jadi 3 jamrah 7 7 7 21 21 21 63. Campur 7 tadi 70. Sebab tu kita ambil 70 ti tau. Baik. Jadi masa kita duduk di Muzdalifah, ketik dah ada batu, tepi Muzdalifah, Mina lalu dah. Jadi keesokan kita pergi di Mina. Sama ada kita melontar Jamratul Aqabah dulu ataupun kita pergi tawaf ifadah dulu. Ia boleh daka. Baik. Jadi bilakah tempat berhentinya talbiyah? Berhentinya talbiyah apabila kita masuk mula untuk melontar Jamratul Aqabah, ataupun kalau kita mendahulukan tawaf ifadah, tawaf rukun haji, maka apabila kita tawaf, maka berhenti daripada talbiyah. Gitulah cerita dia. Baik. Kemudian katanya lagi, apabila melakukan salah satunya, benda salah satu melontar Jamratul Aqabah ataupun melakukan tawaf ifadah, tawaf rukun haji, maka dari situ harus memutuskan, maksud harus hendaklah dia memutuskan bacaan talbiyah dan mula menyibukkan diri dengan bacaan takbir, dengan bertakbir. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan orang yang melakukan ibadah umrah bertalbiyah sampai mengusap rukun yamani. Orang yang melakukan ibadah umrah bertalbiyah sampai mengusap rukun yamani. Mana gini kita tengok kejap. Baik. Sekejap kita tengok kejap. Sebab dia menyalahi pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i ni. Sekejap kita tengok kejap. Jumpa lagi. Baik. Padahal pun dia terjemah silah. Dia dalam Arab dia kata qala al-Imam Syafi'i rahimahullah wa yulabbil mu'tamiru hatta yastalim ar-rukn. Maksudnya orang hak yang ia silap terjemahan. Jadi orang hak yang melakukan ibadah umrah sunat dia mengucap talbiyah sehingga dia istilam rukun Hajar Aswad, bukan rukun Yamani. Jauh lagi. Rukun Yamani tu tahu rukun Yamani mana? Ni Kaabah. Rukun Hajar sini. Pusing sini rukun Yamani. Nak temu rukun Hajar Aswad pula dah. Apa kau lagi terjemahan. Baik. Dia cerita kan kita mula tawaf, kita mula daripada rukun mana? Rukun Hajar Aswad. Kita mula tawaf. Maksudnya bagi orang yang mengerjakan ibadah umrah sunat, dia bertalbiyah sehingga dia masuk mengerjakan tawaf. Sehingga dia masuk mengerjakan tawaf. Baik. Jadi bukanlah talbiyah ni hanya orang mengerjakan haji. Bukan orang hak yang mengerjakan umrah pun sunat juga bertalbiyah. Hamba pernah ni satu cerita, ingat cerita ni memang ingat sungguh lah. Masa tu kita belajar di luar negara lagi, belajar di Syam lagi, belajar di Syria lagi masa tu. Jadi masa duduk di Syam, masa duduk Syria, dah kita duduk luar negara. Belum lagi balik kampung. Lepas tu hamba pula memang duduk asrama pula, kawan dengan orang Arab saja. Jadi bab cakap Arab ni fasih lah sikit. Tapi dah balik kampung kau, lama kau, kurang lah sikit. Tak sama macam kita duduk di tu. Dia cerita lama dah. Jadi masa tu balah dengan Arab tu biasalah dengan bahasa Arab. Masa tu lah, acor sungguh lah. Jadi kita nak ceritanya, kali pertama hamba buat umrah. Hamba naik bah daripada Syria masuk ke pergi Madinah atau pergi Mekah. Kali pertama, pergi 3 orang. Kita pergi 3 orang. Lepas tu pergi pada bulan Ramadan. Lepas tu siang hari bulan Ramadan tu kita pun ambil niat di Tan'im. Sebab kita duduk Mekah dah masa tu. Berapa kali umrah dah. Sampai di niat di Tan'im. Kita pun lepas daripada niat kita seorang je lah. Naik bas seorang. Baik. Lepas tu kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dalam bas kita talbiyah seorang kita.
Lepas tu ada seorang orang puang, orang Arab Saudi, hok pakai pudah tutup rapat Dia kata, dia kata tidak disyariatkan bertalbiyah, melainkan untuk orang yang mengerjakan haji je. Kita pun setok itu. Sudah. Hak yang kita duk ingat, kita belajar sunat talbiyah. Main ke mazhab lain, ke dia mazhab Hambali. Balik. Kita pun cek baliklah. Ngaruk sungguh dia. Ngaruk sungguh. Boleh ada dia larang kita talbiyah. Senyap kita lepas tu. Kita nak lawang sebab kita tak apa bobo nak ingat. Kalau betul-betul kita ingat tak kita lawang. Bukan lawang mana. Maksudnya kita jawab baliklah. Baik. Jadi kena kata. Rupanya bukan mazhab Imam Syafi'i saja. Bahkan pandangan-pandangan ulama-ulama mazhab yang lain pun sama. Katanya, apabila orang yang berihram telah sampai di Masjidil Haram, semoga Allah Ta'ala sentiasa menambah kemuliaan padanya, maka disunatkan membaca Allahumma hadha haramuka. Ni terjemahan salah juga. Dia kata apabila orang yang berihram telah sampai di Masjidil Haram. Hak sini pula kalau kita tengok hak yang asal dan kita azkar, kata faslun fa idza wasala al muhrimu ila harami makkah ustuhibba lahu an yaqul Allahumma hadha haramuk. Apabila orang hak yang sedang berihram sampai kepada tanah haram Mekah, tu ila harami Makkah, bukan kepada Masjidil Haram. Ialah Masjidil Haram di tanah haram. Tapi perkataan Imam Nawawi sebut ila harami Makkah, patut diterjemah kepada Masjidil Haram. Ini adalah terjemah yang tidak tepat. Baik. Jadi apabila masuk tanah haram, sampai kepada tanah haram, maka doa yang boleh kita baca adalah Allahumma hadha haramuk wa amnuk faharrimni 'alan nar. Kemudian wa amminni min 'adzabika yawma tab'atsu 'ibadak waj'alni min awliyaik wa ahli ta'atik. Ya Allah, ini adalah Masjidil Haram. Ni terjemahan silap juga ni. Ini adalah tanah harammu dan keamananmu. Sebab Allah Ta'ala memberi keamanan bagi siapa yang masuk ke dalam tanah haram. Baik. Kemudian, maka haramkanlah aku atas neraka dan amankanlah aku daripada azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dan jadikanlah aku termasuk golongan wali-walimu dan orang-orang yang taat kepadamu. Kemudian berdoa dengan doa apa saja. Lepas tu didoalah dengan apa saja doa yang diinginkan. Apabila sudah masuk kota Mekah dan penglihatannya tertumpu pada Kaabah. Jadi apabila dia masuk dah Mekah, lepas tu sampai dah dalam Masjidil Haram, lepas tu mata dia nampak dah Kaabah, maka disunatkan untuk mengangkat kedua tangan dan berdoa. Tapi jangan doa tengah jalan. Kita zaman kita ni masuk dalam masjid, tengah-tengah jalan berhenti situ tak akak tangan. Maruh boleh dia kan. Orang belakang ramai lagi kan. Jadi carilah penjuru-penjuru tertentu yang tidak menghalang untuk orang lalu. Kita berdoa ketika mata kita jatuh pada Kaabah. Baik. Katanya ada riwayat yang menyebutkan bahawa doa seorang Muslim pasti dikabulkan apabila berdoa ketika melihat Kaabah. Jadi di sana ada riwayat menyebut bahawasanya antara tempat mustajab doa apabila mata kita kali pertama memandang kepada Kaabah. Kemudian dia mengucapkan Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Maksudnya, ya Allah, tambahkanlah rumah ini kemuliaan, keagungan dan kehebatan. Tambahkanlah bagi orang-orang yang memuliakannya daripada mereka yang mengerjakan haji ataupun yang mengerjakan umrah. Tambahkanlah bagi orang yang memuliakannya dari mereka yang berhaji ataupun umrah kepadanya kemuliaan, keagungan dan kebaktian. Kemudian juga mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bis salam
Artinya, ya Allah, Engkau maha menyelamatkan darimulah keselamatan, maka hidupkanlah kami dengan keselamatan. Allah, kalau nak baca belaka ni hak Arab dapat jalan. Nak baca belaka, mereka bawa buku. Tu pun buku kalau pergi ramai-ramai mai pakat tengok buku, lah sekali dak jumpa hari Jumaat. Tinggal jauh belakang sebab dak tengok buku. Baik. Jadi peringkat awal ni, kalau kita kali pertama tidak sempurna tu perkara biasa. Kalau tidak sempurna. Jadi kita tak edang nak baca hak Arab belaka ni, kita baca hak yang Melayu. Baik. Kemudian berdoa apa saja daripada kebaikan dunia dan akhirat. Ketika hendak masuk masjid, membaca doa masuk masjid seperti yang telah kami jelaskan di atas di awal kitab. Dalam awal kitab ni dia ada cerita dah tentang doa masuk dalam masjid. Kemudian zikir-zikir semasa tawaf. Disunatkan ketika mengusap Hajar Aswad dan ketika memulakan tawaf untuk mengucapkan. Ni dulu boleh lah, orang tak ada. Ni jangan main demang demang. Ada seorang ustaz apa, tapi tak payah sebutlah ustaz mana, kawan kot lah. Baru ni pergi buat umrah, lepas tu dia nak pergi sekali dengan hamba. Baik. Lepas tu dia pun tengok orang pakat pergi dia pegang Hajar Aswad, cium Hajar Aswad, dia pun nak terar juga. Nak terar kepik. Lepas esok terbang. Allahu Akbar. Ustaz daripada Terengganu juga. Demang esok kan tu. Dia orang ramai, dia ahlu. Kawan ni teruk-teruk sungguh. Baik. Katanya disunatkan ketika mengucap Hajar Aswad dan ketika memulakan tawaf untuk mengucapkan bismillah wallahu akbar. Allahumma inna imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dengan nama Allah aku memulakan tawaf. Allah Maha Besar, ya Allah, aku lakukan ini kerana keimanan kepadamu, pembenaran terhadap kitabmu, penunaian terhadap janjimu, mengikut sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan untuk mengulangi zikir ini setiap kali berada sejajar bertentangan dengan Hajar Aswad. Bertentangan dengan Hajar Aswad, baca bismillah wallahu akbar Allahumma inna imanan bik, baca pada setiap kali tawaf. Kemudian sunat berlari-lari kecil pada 3 pusingan pertama dalam tawaf. Pada pusingan pertama. Lepas tu dalam tawaf disunatkan untuk membaca Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura. Dia kita sunat dalam 3 pusingan pertama tawaf kita berlari anak. Bukan berlari laju, berlari anak. Sunat. Dia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul mari ke Mekah, masa lepas daripada Rasul disekat pada tahun Hudaibiyah, lepas tu Rasul datang Mekah, maka ada sebahagian daripada penduduk Mekah dia cakap ni, dia kata, buat dia mari jauh. Mari jauh letih, kena demang daripada jauh mari jauh kan, tak gerak. Maka apabila Rasul dengar, maka Rasul suruh para sahabat mendedahkan bahu. Lepas tu siapa tu tawaf pun dalam keadaan berlari. Nak tunjuk dia, nak tunjuk gagah. Siapa tu dalam keadaan tawaf, dalam keadaan berlari, nak tunjuk gagah. Siapa ke sebahagian musyrikin Mekah duk cakap tadi, kita ingat dah gerak dah, rupanya gagah lagi, mari daripada Madinah dak berhenti-berhenti. Siapa Mekah dia berlari pula, unggal pula tawaf. Akhirnya perbuatan tersebut disyariatkan. Setiap tawaf yang kita tawaf umrah, setiap tawaf yang kita selepas daripadanya ada sa'i, maka sunat kita berlari 3 kali pusingan yang pertama. Bukan berlari laju, berlari anak-anak gitu je. Sebab tu ditulis berlari kecil. Kemudian pada 4 pusingan berikutnya membaca Allahumma ighfir warham wa'fu amma ta'lam wa antal a'azzul akram Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Maksudnya, ya Allah, ampunilah, sayangilah, maafkanlah apa yang engkau ketahui, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari seksa neraka. Cuma doa-doa yang kita cerita saat ni,
Dia bukanlah sunat baca sebagaimana sebahagian daripada orang yang buat umrah baca. Ada orang dia baca kuat, nyaring kuat, dengar suara dia mesti bangun kali. Sebenarnya perbuatan tersebut menyalahi sunnah dan tidak disunatkan. Baik, dia doa-doa ni kita baca dalam keadaan perlahan, bukan baca kuat-kuat. Baik, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan yang paling aku sukai daripada bacaan tawaf adalah doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada seksa neraka. Beliau yakni Imam Syafi'i juga mengatakan, aku suka apabila doa ini dibaca pada tiap-tiap tawaf. Ini sebenarnya sebahagian daripada zikir yang disebut oleh Imam Nawawi, yang tadi, sebahagian daripada zikir tersebut adalah ataupun hadis yang menceritakan tentang sebahagian daripada zikir tersebut bukanlah hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif. Ada sebahagian daripada zikir tersebut. Baik, sebab itulah Imam Syafi'i sendiri dia kata, aku lebih suka memperbanyakkan bacaan doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa ni boleh dikata kau ingat belakalah doa ni. Kau dah ingat juga doa ni, tak tahulah. Dah ingat Allahumma atina fid dunya hasanah pun dah ingat, Rabbana atina fid dunya hasanah dah ingat. Baik. Katanya lagi disunatkan pula untuk berdoa di setiap pusingan tawaf dengan doa apa sahaja dari urusan agama dan dunia. Apabila seseorang berdoa kemudian yang lain mengaminkannya, maka tidaklah menjadi kesalahan apa-apa. Ni Imam Nawawi katakan, kalau misalnya seorang berdoa lepas orang lain mengucapkan amin, tak ada masalah. Tapi dengan syarat. Dia ada dengan syarat. Dengan syarat jangan terlalu meninggikan suara. Kerana berdoa dengan bertempik itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa bukan cara dengan bertempik. Dengan mengangkat suara sampai ke segak, itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat dalam satu permusafiran bersama dengan Rasulullah bertakbir, berdoa dengan kuat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak berdoa Allah Subhanahu wa taala yang pekak, bahkan kamu berdoa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Baik. Kemudian diceritakan daripada Al-Hasan rahimahullahu ta'ala bahawa doa dalam ibadat haji dikabulkan di 15 tempat. Diceritakan, diriwayatkan daripada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala bahawa doa dalam ibadat haji ada 15 tempat dikabulkan. Ini tempat-tempat mustajab doa. Banyakkan doa pada tempat-tempat ni ketika tawaf. Baik, dan ketika orang lebih ramai ketika tawaf, hak tu lebih mustajab doa. Dia ada orang kita ni, dia nak tawaf ketika orang kurang berbanding dengan orang ramai. Tapi sebenarnya ketika ramai tu, hak tu mustajab doa ketika ramai. Sebab dia orang ramai buat benda, bukan orang ramai joget tu, bukan. Semua saat itu duduk buat ibadat. Semakin ramai, maka semakin banyak rahmat Allah Ta'ala dicucuri kepada orang yang berada di situ. Baik, kemudian katanya dicerita daripada Hasan bahawa diriwayatkan daripada Hasan Al-Basri bahawa doa dalam ibadat haji dikabulkan di 15 tempat. Pertama ketika tawaf. Yang keduanya di multazam. Multazam ni adalah satu tempat yang di antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Itu multazam. Multazam tak jauh mana. Itu multazam. Baik. Itu dua tempat yang mustajab doa. Di bawah talang air. Dia tulis di bawah talang air. Di tempat air Zam-Zam ni. Mana pula di bawah talang air, nanti kita tengok kejap. Ni tempat air Zam-Zam ni. Baik. Bukan tu wa tahtal mizab. Mizab ni selori mah. Saluran mah. Hak yang ada di tengah-tengah Kaabah, hak yang duduk di dalam hijir Ismail. Gitu baru tu. Baik. Kemudian
Kata dia lagi, berapa dah? 3. Yang keempat, di bawah, di Hijr Ismail. Hijr Ismail itulah. Hijr Ismail tu. Hijr Ismail yang macam bentuk C tu Hijr Ismail. Dia sebenarnya Kaabah dulu dia bukan seperti sekarang ni. Kaabah dulu, Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dia panjang itu. Lepas tu ada 2 pintu, sini sepintu, sini sepintu. Sebelum daripada Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, berlaku banjir menyebabkan retak Kaabah, nak utuh Kaabah. Akhirnya pembesar-pembesar Mekah buat keputusan untuk membina Kaabah yang baru. Lepas tu pakat kumpul duit ya. Penduduk Mekah, walaupun ada sebahagian daripada mereka tipu orang, ada sebahagian daripada mereka mengamali riba dan seumpamanya, tetapi ketika pakat kutip pitih seorang, mereka tidak akan mengeluarkan duit melainkan yang betul-betul suci. Sebab mereka cukup takut dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Sehingga kan apabila telah diputuskan untuk buat pembinaan, tak ada seorang pun berani nak buang nak ni. Sebab takut belaka Lepas tu ada seorang tu buang, orang lain pakat tengok dia. Tengok mana jadi esok dia, mana jadi esok. Takut belaka. Mereka cukup menghormat, mengagung-agungkan dan memuliakan Kaabah. Kutip pitih betul-betul bersih tidak cukup untuk membina Kaabah sebagaimana binaan Nabi Ibrahim. Maka dibina separuh. Lepas tu dia hak yang tepi ni, hak yang macam kita kata kaki 5 sikit Syadharwan tu juga masih lagi masuk dalam Kaabah. Yok kecek. Lepas tu hak alik ni tak dia nak buat, dia pun buat betul C. Isyarat kata hak tu masih lagi dalam Kaabah. Baik. Dan ada satu hadis yang Aisyah menceritakan, Rasulullah pernah khabar kepada Aisyah, kalau sekiranya bukan kaum masih lagi baru memeluk Islam, maka aku akan bina Kaabah mengikut cara yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah seorang sahabat Rasulullah, anak saudara kepada Aisyah. Kerana Abdullah bin Zubair mak dia adalah Asma, anak saudara kepada Aisyah. Di zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair kata, Rasul kata dulu Rasul tak boleh bina berdasarkan kepada cara pembinaan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim adalah sebab melihat kepada kaum puak-puak Mekah saat itu baru lagi memeluk Islam. Baik, sekarang ni lama dah memeluk Islam. Maka akhirnya di zaman Abdullah bin Zubair, dia bina kembali Kaabah sebagaimana dibina oleh Nabi Ibrahim. Dia buat pintu kat Nisa. Baik. Kemudian di zaman apabila jatuh mati dah Abdullah bin Zubair dibunuh oleh tentera Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Baik. Maka pemerintah pada zaman tersebut bina balik Kaabah sebagaimana dibina oleh puak-puak Mekah dulu. Sebagaimana hak yang dibina di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari pemerintah hak yang lain pula nak ubah, nak bina sebagaimana pembinaan yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair berdasarkan kepada hadis Aisyah. Maka para ulama dah bagi dah lah. Para ulama memutuskan tak boleh. Sebab apa dia? Sebab kaki naik pemerintah lain belawang dengan dia bab politik, balah politik ni bukan baru lagi, start dari dulu lagi. Jadi mari orang ni tak puas hati dengan pemerintah sebelum daripada ni, buat cara dia, akhirnya Kaabah dijadikan permainan oleh ahli-ahli politik. Maka ulama tidak membenarkan. Tapi sebenarnya hikmahnya Kaabah tidak dibina mengikut kaedah yang dibina oleh Nabi Ibrahim sampai ke sekarang. Walaupun kita bukan raja, walaupun kita bukan Perdana Menteri, tapi tetap boleh kita masuk dalam Kaabah. Kita tetap boleh masuk dalam Kaabah. Tapi kalau bina mengikut cara dulu,
Memang kunci kita tak ambil kunci orang lain pegang, nak masuk dalam Kaabah tak boleh. Tapi pada hari ini boleh kita masuk dalam Kaabah. Itu di antara hikmahnya. Walaupun kita bukan Perdana Menteri. Jadi tak boleh masuk ke kawasan hijau, Kaabah di atas Syadzarwam pun termasuk dalam Kaabah dah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana dah lagi kata dia Hijr Ismail. Lepas tu dalam Kaabah sendiri. Dalam Kaabah di perigi Zamzam, di atas bukit Safa dan Marwah. Ya dulu telaga Zamzam boleh mula melawatkan dulu. Dulu. Lah ni tak boleh dah. Lah ni tak boleh. Cuma kawasan telaga Zamzam tu kalau kita tawaf tu dia ada nampak ada satu kawasan bulatan. Situlah. Lah ni tutup belaka dah. Kemudian mana lagi? Di atas bukit Safa, di atas bukit Marwah, di tempat Sa'i, di belakang maqam Ibrahim yang betul macam sarang bunga ada bunyi. Di padang Arafah, Muzdalifah, Mina, dan di tempat ketiga jamrah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah, tempat kita melontar. Kata Imam Nawawi, sangat rugilah orang yang tidak berdoa dengan bersungguh-sungguh di tempat tersebut. Rugi benar. Rugi benar. Tak berdoa. Jadi rugi benar lah. Tempat-tempat ni tak berdoa. Baik, jadi pergi tempat ni, dah pergi dengan geng-geng ramai-ramai. Geng-geng kaki sak rokok pula. Duk cara cucu rokok je lah. Tak ada cucu rokok. Pas cucu rokok. Lepas tu Arab pun sama naik juga ni sak rokok kan. Tukar. Benda kursi rokok. Jadi doa tak rugilah. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Rugilah kalau orang yang tidak mengambil kesempatan ketika Allah Ta'ala menjemput dia untuk ke sana. Tidak mengambil kesempatan untuk berdoa di tempat-tempat yang mustajab doa ni. Kemudian kata dia lagi, mazhab Imam Syafi'i dan kebanyakan pengikutnya, maksudnya mazhab Imam Syafi'i dan ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka berpandangan disunatkan untuk membaca Al-Quran ketika tawaf. Kerana itu adalah tempat zikir. Tawaf tu tempat zikir, sedangkan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran ketika tawaf, comel tak? Comel. Sebab dia, sebab ketika tawaf adalah tempat kita berzikir. Zikir yang paling besar adalah membaca Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian kata dia, Abu Abdillah Al-Hulaimi dari sejawat Imam Syafi'i, maksudnya ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i yang terkemuka, ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata mana? Berpendapat bahawa tidak disunatkan membaca Al-Quran di sana. Tapi adalah seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya tidak sunat membaca Al-Quran ketika tawaf. Kata Imam Nawawi, pandangan yang betul adalah pendapat pertama, bukan pendapat dia. Pendapat dia adalah pendapat yang terpencil dalam mazhab Imam Syafi'i. Para sejawat kami, yakni ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, mengatakan membaca Al-Quran lebih baik daripada berdoa dengan doa yang tidak ma'thur. Okey, kita bagikan doa kepada dua. Yang pertamanya doa yang ma'thur. Doa ma'thur, maksudnya doa ma'thur, doa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya doa yang tidak ma'thur. Doa yang tidak diambil daripada Rasulullah. Tak kira lah doa dia pun. Doa yang tidak diambil daripada Rasul tu nama dia doa yang tidak ma'thur. Okey, kita ada doa ma'thur, doa yang tidak ma'thur, membaca Al-Quran. Okey. Doa yang ma'thur tu paling utama sekali. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran dengan doa yang tidak ma'thur lebih afdal membaca Al-Quran berbanding dengan doa yang tidak ma'thur. Baik. Kata dia lagi, sedangkan doa-doa yang ma'thur lebih baik daripada membaca Al-Quran menurut pandangan yang paling benar. Pendapat lain menyatakan bahawa membaca Al-Quran lebih baik. Tapi pandangan yang paling kuat, paling betul adalah kita bagikan kepada tiga tadi. Yang pertama, membaca doa yang ma'thur. Okey, tempat ni Rasul baca ni. Okey, kita baca ni. Baik. Tempat ni Rasul baca ni. Kita baca ni. Kemudian kita penuhkan waktu dengan membaca Al-Quran. Lebih afdal berbanding dengan kita berdoa dengan doa yang tidak ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini rahimahullahu taala mengatakan, Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini adalah ayah kepada Imamul Haramain Al-Juwaini. Anak alim besar, ayah pun alim besar. Ayah alim besar, anak alim besar. Mengatakan disunatkan untuk membaca satu khataman, satu kali khatam
selama musim haji pada saat tawaf, sehingga pahala yang didapat menjadi sangat besar. Wallahu a'lam. Jadi ada sebahagian daripada ulama, antaranya adalah Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, kata comel sangat ketika kita buat haji, lepas tu kita tawaf, biar sekali khatam Quran. Masa kita tawaf, biar sekali khatam Quran, kata dia. Lepas tu paling comel. Sebab apa dia? Sebab kita duduk dalam ibadat. Lepas tu kita duduk pada tempat yang mulia, waktu yang mulia, maka comel kita, mulut kita keluar benda yang mulia. Cuma apa yang dia sebut comel sunat sekali khatam, memang kalau kita tengok daripada sandaran hadis tak ada lah. Cuma dia melihat kepada keumuman, kemuliaan waktu, kemuliaan tempat. Baik, kemuliaan orang yang sedang melakukan ibadat itu sendiri, maka ditambahkan lagi membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ganjaran besar. Katanya disunatkan setelah tawaf mengerjakan solat 2 rakaat yang dinamakan sebagai sunat tawaf, dan berdoa apa sahaja. Di antara doa yang diambil pada keadaan tersebut adalah Allahumma ana 'abduk wa ibnu 'abdik ataituka bi dhunubin katsirah wa a'malin sayyi'ah wa hadha maqamul a'idhi bika minan nar faghfir li innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, aku adalah hamba-Mu dan putera daripada hamba-Mu. Aku datang kepadamu dengan membawa dosa yang banyak dan amalan-amalan yang buruk. Baca doa ni kan. Sementara ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu daripada neraka. Maka ampunilah aku, kerana sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian doa di multazam. Telah kami kemukakan sebelumnya bahawa doa di multazam ni adalah tempat antara Hajar Aswad dan pintu Kaabah dikabulkan, dimustajab doa. Di antara doa-doa yang ma'thur di multazam adalah Allahumma lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amak wa yukafi'u mazidak, ahmaduka bi jami'i mahamidika ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam, ala jami'i ni'amika ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam, wa ala kulli hal Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma a'idhni minasy syaithanir rajim wa a'idhni min kulli su' wa qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi. Allahumma ja'alni min akrami wafdika alaik wa alzimni sabila istiqamati hatta alqaq ya rabbal alamin. Maksudnya, ya Allah, segala puji bagimu dengan pujian yang menyampaikan kepada kenikmatanmu dan menapati tambahan kenikmatanmu itu. Aku memujimu dengan seluruh pujian baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, atas keseluruhan kenikmatanmu, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, dan atas segala keadaan. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Lindungilah aku dari seluruh kejahatan. Jadikanlah aku menerima dengan tulus apa yang Engkau rezekikan kepadaku, dan berkatilah ia untukku. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk utusan termulia kepadamu, tetamu yang dia wafdika ni maksudnya tetamu rombongan yang mulia. Berikanlah kepadaku jalan yang lurus hingga aku bertemu denganmu, wahai Tuhan semesta alam. Kemudian berdoa apa saja. Banyak lagi. Cuma dalam bab ni Imam Nawawi hanya sebut-sebut je doa, tanpa menyebut hadis-hadis yang menjadi sandaran kepada doa-doa tersebut. Tujuannya adalah untuk meringkaskan. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu wa taala ala wa alam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjemput kita untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti. Wallahu Subhanahu wa taala ala wa alam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين.
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم أهلك اليهود الظالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.